السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله كاشف البلاء مسد النعماء، أحمده سبحانه لا إله إلا هو المقصود بدفع الضر والبأس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله سيد البررة الأتقياء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena wa'lamu anna taqwa hiya markabu ghanimatikum fil awwalin wal akhirin. Takwa adalah merupakan bahtera yang menyelamatkan kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, kita perlu meningkatkan ketakwaan lebih-lebih lagi ketika berada dalam ujian. Hari ini kita sudah berada 12 Februari 2021, masih lagi di dalam kekangan PKP yang membenarkan kita berkumpul untuk salat jamaah dan Jumaat hanya 30%. Sedangkan kita mengharapkan masjid ini diberi 100%. Tapi daripada tak ada peratus, lebih baik ada peratus. Kita kata Alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, kita juga hari ini berada 30 Jumadil Akhirah 1442, bermakna besok kita akan menyambut kedatangan bulan Rajab, salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang dilarang berperang padanya dan mempunyai kedudukan yang besar. Besar Rajab, tapi tidak boleh menipu di atas nama Rajab. Hari ini saya sudah, daripada semalam kita sudah terima pertanyaan-pertanyaan daripada grup WhatsApp. Ahli-ahli mazhab wasafi sudah mula menyebar-nyebarkan. Tuan-tuan pun mungkin sebar juga, agak-agaknya tak sebar, cuma menerima sebaran. Siapa dia berpuasa pada awal Rajab ni, pahala dia sampai 700 tahun. Siapa dia beritahu je esok Rajab sudah dapat pahala 80 tahun. Kita kata hadza, ini hadis palsu, batil, jangan disebar-sebarkan. Dapatlah info-info maklumat yang telah saya sebarkan kepada para jemaah melalui berbagai-bagai media yang kita ada, bahawa Rajab bulan yang mulia, tetapi kesucian kemuliaan Rajab jangan dikotori dengan hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat yang tidak ada riwayat. Para jemaah sekalian, sejak kita PKP ni, saya duk perhati 3 siri khutbah. Pena khutbah tulis tentang bagaimana ikhtiar untuk menghadapi musibah. Hari ini tajuk dia sabar dalam ujian. Sehingga saya duk fikir, kita ni ujian Allah Ta'ala beri banyak. Ujian susah, ujian senang di dalam kehidupan, dan juga ujian dalam menjaga agama. Hari ini bila kita mari bencana corona ini, virus corona ini, kalau nak kira satu makhluk yang halus, tak nampak dengan mata kita tengok. Allah Ta'ala sebut tentang kelemahan manusia berhadapan dengan lalat. Wa in yaslubhumuz zubab syai'an la yastanqizu. Kalau lalat mari ambil benda kita, kita tak boleh nak ambil balik. Tapi corona ni berbeza, dia bukan pergi ambil seperti lalat ambil, dia ambil sampai orang masuk hospital, pergi nyawa orang.
Maka kita hari ini sudah menghampiri setahun, sehingga orang mula bercakap, bilakah corona nak habis? Para jemaah sekalian, kita sebagai seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran suratul Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah kata, kami uji kamu dengan susah dan senang, tujuannya supaya kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala sebut, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji kamu bil hasanat, dengan kesenangan, dan juga dengan kesusahan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Ini dalam suratul A'raf. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak tinggal lagi dalam dunia ini melainkan ujian, bala dan fitnah. Maka dengan fitnah itu ada orang yang naik darjatnya tinggi, ada orang yang terfitnah jatuh dia ke lembah yang hina. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian, anwa' ma yabtali Allah Subhanahu wa taala khalqahu katsiratun. Jenis-jenis ujian yang Allah Ta'ala letakkan di atas hambanya banyak. Ada kalanya ujian datang sekejap, dan ada kalanya yutil, panjang lama masa. Sebab itu ana tengok bahasa netizen waktu kita PKP yang pertama dulu, monyo boleh menerima arahan-arahan kerajaan, didengari, bantuan-bantuan diterima, tapi hari nampak macam orang panggil jeh ya, banyak perli-perli nganyi. Sebab apa? Dia sudah rasa jemu, sudah rasa puas. Bila kerajaan tambah 2 minggu PKP, rasa letih lah kan. Kita belajar dari sudut sejarah, kata di para ulama, Allah Subhanahu wa taala ada kalanya dia beri ujian kepada hamba dia sekejap, ada kalanya ujian itu lama, panjang berat ujian mengikut tahap kedudukan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'a, ya Rasulullah, siapakah orang yang berat ujiannya? Qala al-anbiya, para nabi. Thumma al-amsal fal amsal, kemudian orang bawah pada nabi, para sahabat-sahabat nabi, pengikut-pengikut nabi. Hadis ini rawahu Tirmizi daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi Allah Ayyub alaihissalam diuji dengan bala faqdul mal wal walad. Harta dia hilang, anak-anak dia juga hilang, keluarga-keluarga dia juga ada yang menjauhkan diri. Ayub mengadu kepada Allah, anni massaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku telah ditimpa ujian sakit, engkaulah yang maha kasihan belas. Suratul Anbiya 83. Para jemaah sekalian, berapa hari Nabi Ayub diuji? Dia Nabi merayu, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tafsir, 18 ama. Ayub menderita 18 tahun. Kita tak sampai setahun. Sabar-sabar dulu, jangan mudah mengamuk. Wa betulia Yaqub alaihi salam, Allah Ta'ala uji Nabi Yaqub dengan kehilangan anaknya Yusuf yang disayanginya. Hatta biyaddat aynah, sehingga berselaput mata dia tak nampak kerana duka cita. Wa qala ya asafa ala Yusuf,
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok dalam tadabbur kita waktu pagi musim PKP ini kepada surah Yusuf, menangis kita bila baca kisah. Kata di ulama tafsir, wa kanat muddatu balaihi, di antara Yusuf dicampak dalam telaga oleh abang-abang dia sehingga Yaqub bertemu balik di Mesir, arba'ina sanah, 40 tahun. Waqila, ada pendapat yang kedua kata 80 tahun baru bertemu balik. Allahu Akbar. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala panjangkan tempoh ujian ke atas hamba-hambanya yang disayangi? Dan untuk kita ini, corona kita ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak panjang. Tuan-tuan berdoalah, bertawassullah dengan kecintaan kita untuk salatul jamaah di masjid, untuk rapat-rapatkan saf salat. Kita bertawassul dengan amalan baik kita ini. Ya Allah, ya Tuhanku, kerana cintanya aku nak salat berjamaah di masjid, sukanya aku melaksanakan sunnah Nabi salat rapat-rapat, sukanya aku nak pergi ziarah sahabat-sahabat, menghubungi silaturahim. Ya Allah, dengan amalan-amalan baik aku ini, angkatkan corona ini. Itu dia panggil tawassul dengan amal soleh. Tapi jangan pergi tawassul dengan pokok-pokok besar, dengan kubur-kubur, lah. Maka para jemaah sekalian, panjang pendek, lima fi zalika min manafi' azimah, kata di para ulama, terdapat di sana manfaat yang besar, sama ada dalam kehidupan kita dan juga manfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita. Yang pertama, jumlah manfaat yang besar ini, izharu quwwatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah nak tunjuk kehebatan dia, kekuasaan Allah, izzatihi wa jalalihi. Allah nak tunjuk keagungan dan kemuliaannya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala maha gagah perkasa, yang maha kuat. Suratul Haji ayat 40. Maka tidak ada siapa yang boleh menyekat apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan. Hari ini berkumpul para ahli saintis, berkumpul ahli-ahli perubatan, berkumpul nak mencari vaksin untuk menyekat virus corona. Ahli-ahli buah besar kira duk komen ya corona ni. Kita mengatakan semua itu tidak akan memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak tunjuk. Kita kata kalau hilang dalam masa setahun, alhamdulillah. Tak hilang dalam masa setahun, dia pergi 2 tahun, pergi banyak tahun. Ayub 18 tahun, Yusuf paling awal bertemu balik dengan ayahandanya Yaqub 40 tahun. Kita kata subhanallah. Hikmah yang kedua, kham'u tughyanil insan. Allah SWT nak tundukkan keangkuhan manusia, nak menzahirkan kelemahan manusia. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni, maka mereka berdepan dengan fenomena yang kecil ini, iaitu virus yang tidak nampak dengan mata, tapi kita ketakutan sepanjang masa. Ada setengah orang tu hari-hari duk update dia punya berapa bilangan corona hari ni. Tengok-tengok dekat yang kawasan kita, menggigil dia. Nak pergi masjid pun tak berani dah, nak keluar rumah pun tak berani dah. Kebetulan pula orang yang kena kuarantin, bukan positif lagi, kena kuarantin tu, orang ni pernah jumpa dengan dia, tak salam pun, 3 malam tak tidur. Asyik duk tanya khabar kawan tu, mana mu positif ke tak? Setelah kawan tu sah, dipotong gelang merah, barulah lena, lalu makan. Ini hari ini kita diuji dengan makhluk yang halus ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibul wal matlub. Allah kata dua-dua tu lembek belaka.
lalak yang tarik barang kita pun lebih, kita nak ambil balik daripada lalak lagi tak mampu. Hari ni corona datang, satu dunia terancam. Orang hantar mari video tengok di tanah haram, kita menangis tengok kekosongan Kaabah, kosongnya Masjid Nabawi Syarif. Kita juga rasa sayu tengok hotel-hotel besar, bagaimanalah keadaan toke-toke yang besar. Kita kata Allahul Musta'an. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, Allah Ta'ala nak kembalikan hamba dia supaya menzahirkan anwa'al ubudiyat. Kita zahirkan berbagai-bagai jenis perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi sekejap, dia bagi lama sikit. Hari tu kita puji pengarah kesihatan, sebab boleh kawal nak banding dengan negeri lain, banyak dia punya kes. Hari ni netizen tulis balik, kena tukar ke dia punya kaid, kapten. Sudah tidak sabar itu keadaan. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah Ta'ala uji kita masa pendek ataupun masa yang panjang ini, para jemaah sekalian, tidak lain dan tidak bukan supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di saat inilah bagaimana kita nak kawal diri kita, nak kawal keluarga kita. Saya kira ini cabaran besar. Kita yang duduk dalam sistem pendidikan ini, kita terasa berat. Waktu anak-anak kita tak pergi sekolah, pakak marah pula sekolah bila nak buka. Kerajaan isytihar nak buka sekolah, dia marah pula waktu Covid masih ada lagi nak buka sekolah. Bila sekolah ditutup balik, belajar PD tulis dengan internet, dikata ini menyusahkan ibu bapa. Manusia ni kalau ikut dia, pasal itulah kata di penyair, kalamun nas la yantahi, kalau ikut cakap manusia tak akan habis, illa kecuali yang bertepatan dengan kehendak nafsu dia, molek belaka. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, itulah muhasabah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kesabaran dalam menanggung ini. Dan kita jangan lupa beberapa perkara tadi, memperkasakan pergantungan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla, memperkuatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa yang menurunkan bala Allah, yang menghilangkan bala bencana ini Allah. Maka tidak ada lain jalan selain daripada kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini apabila kerajaan membenarkan setengah-setengah masjid dibenarkan dengan kapasiti yang banyak, orang pergi buat pula list berapa orang yang solat berjamaah. Masya Allah, masjid dibenarkan 400 orang, yang solat jemaah 15 orang. Malu kita kepada Tuhan. Sebab itulah saya tulis malam tadi kepada para jemaah, bila masjid dibuka, kita pula tak pergi. Jangan sampai kita malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Waktu masjid tutup, kita mengamuk nak pergi. Bila masjid buka, kita mengamuk tak mau pergi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan orang yang keluk-kelik, tak tahu berapa dalam hidup. Biarlah kita jadi orang istiqamah, tuan-tuan yang istiqamah salat berjamaah, menghadiri majlis ilmu. Kalau tak dapat datang ke masjid, di awal PKP dulu saya sudah khutbah, tuan-tuan insya-Allah, termasuklah puan-puan, mendapat pahala pencen. Sebab dengan niat kita yang baik, Allah Ta'ala akan beri darajatus syuhada biniyatis sadiqah. Orang ni niat betul-betul nak mati syahid, tapi tak sempat nak berperang, dia mati di atas tilam di rumah dia, Allah Ta'ala beri pahala mati syahid. Tuan-tuan yang nak mari solat berjamaah tak dapat. Hari ni saya tengok ramai lagi masuk tengok pintu pagar tutup. Saya kata bukan saya yang tutup pintu pagar, ini pejabat agama yang tutup dengan arahan mereka. Habis kita nak buat. Tuan-tuan yang bernasib baik, mari awal, alhamdulillah masuk. Ada hikmah juga corona. Biasa-biasa dulu kita mari waktu-waktu nak azan, ataupun mari sudah azan, ataupun hampir nak qamat dah mari. Hari ini alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah, aku dapat datang masjid awal kerana corona mengawal. Sentiasalah kita letakkan di musim-musim begini dua perkara yang kita kena ada. Dia kata bala yang turun ini dapat dikawal insya Allah dengan beberapa sebab.
Sebab yang pertama, asbabul hissiyah al-qadariyah. Sebab-sebab secara fizikal, secara zahirnya, seperti yang dikeluarkan arahan oleh pihak kesihatan dengan penjagaan SOP-nya dengan sebagainya, itu dia panggil sebab-sebab al-hissi. Jadi kita cubalah taat kepada pemimpin, walaupun ada seorang dua melatah di kalangan ustaz, duk buat video menghasut orang, tak boleh solat berjarak, ini tidak sunnah. Kita pun tak ada orang kata sunnah solat berjarak, tidak. Kita kata solat di zaman corona, terhad corona angkat, kita rapat, bukan kita nak, kan? Maka tak usahlah kita mencelarukan masyarakat. Yang eloknya dia punya cara, bila dia asuk lagu ni sampai mereka bermusyawarah, kalau pergi masjid tak ikut sunnah, habis solat di rumah je lah. Solat di rumah tu sunnah. Kita kata itu dia panggil ujah balas secara ringkas-ringkas. Yang kedua, asbab a'zam, sebab yang paling agung, iaitulah ar-ruju' ila Allah azza wa jalla. Kita banyak bertawakal kepada Allah, kita menyerah diri kepada Allah azza wa jalla, sentiasa berdoa, bertaubat, tinggalkan maksiat-maksiat yang dilakukan ataupun perkara mungkar yang akan datang, jauhkan diri. Maka siapa yang dapat melakukan ini, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan kita selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.